Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. 5 menteri dan 5 timbalan menteri baharu mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong petang semalam. Antaranya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang kembali menerajui Kementerian Kesihatan serta Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani selaku Menteri Peladangan dan Komoditi. Turut mengangkat sumpah Menteri Keuangan 2 Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Barisan Kabinet Baharu diharap mempamerkan prestasi terbaik hingga PRU ke-16. Jelas Perdana Menteri, penyesuaian dilakukan demi memenuhi tuntutan semasa termasuk perkembangan ekonomi dan tangani kos sara hidup rakyat. Malah pemotongan 20% gaji barisan jemaah menteri akan diteruskan. Kekal dasar kementerian yang terbukti berkesan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, rombakan kabinet tidak semestinya memerlukan perubahan dasar sesebuah kementerian. Kepimpinan yang bertukar ganti tidak sepatutnya mengabai perkara berkenaan semata-mata mahu mewujudkan legasi masing-masing. Sebaliknya, dasar dan acuan yang terbukti berkesan harus dikekalkan. Melaksana amanah sebaik mungkin sebagai timbalan Perdana Menteri dan 2 lagi portfolio baharu yang digalas. Itu komitmen Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau fokus kepada usaha memperkasa gerak kerja pentadbiran kerajaan. Beliau mengajak semua anggota kabinet terus kikih berkhidmat demi rakyat dan negara. Sementara itu, Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata beliau akan mengadakan perbincangan bersama Menteri Komunikasi Fahmi Fadil bagi mengenal pasti peranan masing-masing dalam memacu agenda digital negara. Beliau berpandangan era digital sangat luas dan memerlukan tumpuan tersendiri. Malah negara perlu mengaplikasi teknologi digital secara menyeluruh dalam kehidupan seharian dan ia perlu dititikberatkan kerajaan madani. Perkembangan siasatan kes pembunuhan adik Zain Ryan. Anjing pengesan K9 dibawa membuat pemeriksaan di Blok R, Apartmen Idaman Damansara Damai. Pemeriksaan dilakukan kira-kira 25 minit di aras 3 dan 4 blok apartmen 5 tingkat itu. Sementara anggota bomba dan penyelamat mengepam keluar air dari kawasan takungan air yang terdapat pada anak sungai berhampiran lokasi penemuan mayat kanak-kanak itu untuk mencari bukti baharu. KPDN nafi dakwaan kononnya subsidi diesel akan dihapuskan bagi penggunaan kenderaan bermula 1 Januari depan. KPDN menegaskan dakwaan itu tidak benar. Sebaliknya, kementerian itu sedang melaksanakan projek rintis bagi melihat keberkesanan sistem fleet card dan sistem My Subsidi Diesel melibatkan 6 syarikat yang menerima kuota bagi skid tank yang akan tamat tempoh pada 14 Jan ini. Projek rintis berkenaan sama sekali tidak melibatkan pengguna kenderaan diesel individu. Pengasingan tugas Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital akan memperkasa penyampaian maklumat kepada rakyat, terutama melibatkan pelaksanaan dasar dan inisiatif kerajaan. Menteri Komunikasi berkata sebelum hujung tahun ini, pihaknya akan pastikan perancangan dan fokus kementerian tersedia untuk tahun depan. Lebih 500 kg gula pasir dan minyak masak bersubsidi dirampas di sebuah restoran di Alur Gajah. Menurut pengarah KPDN, serbuan dilakukan selepas aduan diterima daripada pengguna. Barangan bersubsidi berkenaan disorok di tangga dan stor bangunan terbabit. Premis berkenaan juga tiada permit kebenaran simpan barang kawalan berjadual. Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya dilanggar sebuah lori dari arah belakang di Jalan Batu Maung menghala ke Georgetown, berhampiran jambatan kedua Pulau Pinang. Lori dipandu lelaki berusia 30-an itu dipercayai hilang kawalan dan melanggar pembahagi jalan, seterusnya memasuki lorong bersebelahan sebelum melanggar mangsa. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru berkata mangsa berusia 41 tahun maut akibat kecederaan parah pada bahagian dada dan kakinya. Tempoh pembayaran bagi program intensif pengurangan penalti SST 2.0, TTX dan levy pelepasan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2023. Ini termasuk program pelepasan sementara untuk sekatan perjalanan ke luar negara tahun 2023. Justru Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menyarankan setiap individu mengambil kesempatan ini dengan menyelesaikan tunggakan cukai dan penalti sebelum ke luar negara.
Kren binaan parkir bertingkat tumbang di atas landasan kereta api di kilometer 355.749 antara Rawang dan Kuang petang semalam. KTMB memaklumkan ia menyebabkan operasi perkhidmatan tren terjejas dan alami gangguan. Ini termasuk perkhidmatan KTM komuter dan ETS. Bas-bas perantaraan disediakan sepanjang tempoh operasi terkendala. 25,251 penyataan direkodkan menerusi program Jerayawara Kasih KPWKM Advokasi Anti Gangguan Seksual AGS anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sepanjang tahun lalu. Menterinya berkata jumlah penyataan itu dicapai menerusi 65 program advokasi yang diwujudkan selaras Akta Anti Gangguan Seksual 2022 Akta 840 yang mula dikuatkuasakan secara berperingkat pada 28 Mac lalu. Bekas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dilantik sebagai pengerusi Institut Jantung Negara IJN yang baharu berkuat kuasa 1 Disember lalu. IJN memaklumkan pelantikan Dr. Nur Hisham merupakan episod menarik kepada IJN berikutan pengalaman luas beliau. IJN percaya sektor penjagaan kesihatan akan menjadi aset bagi kejayaan berterusan IJN ditambah dengan kemahiran beliau dalam tadbir urus dan pengurusan serta komitmen terhadap penjagaan pesakit. Kerajaan Negeri Selangor bakal menubuhkan Majlis Kerja dan Kemahiran pada tahun depan. Menurut Menteri Besar, penubuhan itu bagi mengenal pasti peluang pekerjaan sedia ada dan meningkatkan produktiviti pekerja. Ini juga bagi membolehkan pihak agensi antar institusi mencipta bidang latihan baharu yang bersesuaian dengan keperluan semasa. Sistem My Digital ID tidak simpan data biometrik seperti cap jari, maklumat mata atau pengecaman muka. MIMOS memaklumkan ia juga tidak gunakan chip atau implan. My Digital ID tidak kumpul, pantau atau simpan pangkalan data pribadi serta aktiviti pengguna dalam talian selain tidak didedahkan data pribadi secara terbuka. Syarikat Air Negeri Sembilan Sains dan Pengurusan Air Pahang PAIP meneruskan usaha sama pembelian air pukal melibatkan 1,600 akaun pengguna di gugusan Serting Hilir. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, pembelian air terawat dari Pahang melalui loji rawatan air Bera dimanfaatkan kepada lebih 1,600 akaun pengguna di Felda Serting Hilir 1 hingga 7. Felda berkenaan berada di kedudukan di penghujung sistem retikulasi sains dan bersempadan dengan negeri Pahang. Bandaraya Kota Kinabalu dipilih sebagai tuan rumah Sukan Sabah Saga edisi ke-10 yang akan membuka tirai Sabtu ini. Tamasya sukan terbesar di negeri di bawah bayu itu, anjuran kerajaan negeri melalui Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Penganjuran kali ini mendapat sambutan luar biasa dengan penyertaan 6,784 atlet dan pegawai dari seluruh negeri berbanding 5,460 penyertaan pada edisi ke-9 pada 2019. Dua siswazah warga Palestin yang terkorban dalam serangan Israel di Gaza terima anugerah secara anumerta pada Istiadat Convocation USIM ke-21. Ijazah Doktor Falsafah dan Ijazah Sarna Sains disampaikan oleh Chancellor USIM Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan kepada Duta Besar Palestin ke Malaysia. Beliau mewakili Allahyarham Dr. Muhammad J.H. Al-Zanin dan isterinya Allahyarham Khulud M.H. Al-Zanin yang maut pada 8 Oktober lalu. Tenaga boleh baharu TBB dijangka menjadi sumber tenaga terbesar pada 2040. Ini seiring dengan trend semasa dunia yang lebih tertumpu kepada penjanaan tenaga rendah karbon. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, perkembangan positif ini mampu meningkatkan pelaburan serta permintaan bekalan elektrik mesra alam sekaligus membuka peluang ekonomi dan perniagaan baharu kepada industri TBB. 500,000 unit rumah mampu milik disasar menerusi rancangan Malaysia ke-12. Konsep perumahan inklusif madani akan dijadikan teras pembinaannya pada masa depan. KPKT memberitahu setakat 30 September, lebih 400,000 unit kediaman mampu milik sedang dilaksana. Lebih 200,000 unit daripadanya di peringkat siap dan sedang dibina. Kerajaan Negeri Selangor bakal menubuhkan Majlis Kerja dan Kemahiran Selangor pada tahun hadapan. Jelas Menteri Besar Selangor, majlis itu ditubuhkan bagi mengenal pasti peluang pekerjaan sedia ada dan meningkatkan produktiviti pekerja. Sementara pelbagai agensi dan institusi dapat mencipta bidang-bidang latihan baharu yang bersesuaian dengan pasaran pekerjaan.
Program Usahawan Tani Intan di bawah Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Intan di Hulu Kinta Perak akan diperluas ke kawasan lain. Jelas Menteri Ekonomi, projek tersebut menggunakan tanah terbiar milik kerajaan negeri untuk diusahakan oleh peserta terdiri daripada golongan B40 dan miskin tegar. Kementerian turut mengalung-alungkan kerjasama seperti itu bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, terutama dalam sektor pertanian moden di kawasan luar bandar. Malaysia Aviation Group MAG akan meningkatkan kekerapan penerbangan kepada 248 penerbangan bagi rangkaian domestik dan antarabangsa. Dalam kenyataan, MAG berkata ia bagi memenuhi pertumbuhan permintaan terhadap perjalanan sehingga Mac 2024. Penerbangan laluan Kuala Lumpur ke Singapura juga akan ditambah sepanjang tempoh perayaan Tahun Baharu Cina tahun depan. Agrobank pertama kali memperkenal program Rakan Tani Muda Agrobank di sekolah rendah di seluruh negara. Sekolah Kebangsaan Lepan Jaya Kelantan dinobatkan sebagai juara peringkat kebangsaan. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan berkata, program merupakan inisiatif bank dalam membangunkan pendidikan berteraskan pertanian bagi membina keupayaan dan kestabilan sektor pertanian di masa hadapan. Malaysia catat pertumbuhan jualan kenderaan elektrik EV yang kukuh setiap tahun. Justru kerajaan optimis momentum positif itu akan berterusan sehingga penghujung 2023. Menteri MITI berkata setakat ini lebih 100,000 EV berdaftar di Malaysia. Angka korban akibat serangan rejim Israel meningkat kepada 18,205 orang. Perkara itu disahkan Kementerian Kesihatan Palestin. Serangan di tebing barat sejak 9 Disember lalu pula telah mengorbankan 275 nyawa. Kekejaman Israel berterusan dengan serangan udara bertalu-talu menyasarkan pelbagai kawasan di semenanjung Gaza serta Han Yunis. Sekurang-kurangnya 43 terbunuh dalam serangan Israel di Han Yunis. Lebih menyayat hati hospital lumpuh sepenuhnya dan tidak dapat beroperasi. Pesakit dan mereka yang cedera bergelimpangan di lantai hospital. Tiada rawatan dapat diberikan kepada mangsa dengan majoritinya merupakan kanak-kanak. Lebih kejam, ambulans menjadi sasaran serangan. Sementara itu, di Jenin, tebing barat, 4 warga Palestin maut terkena serangan udara Israel. Kementerian Kesihatan berkata, serangan turut menyasarkan kem pelarian di kawasan berkenaan. Seorang lagi turut cedera di kejiranan Al-Sibat. Tentera Israel juga bertindak mengepung 3 hospital di kawasan sekitar. Presiden China Xi Jinping kini berada di Vietnam untuk lawatan negara selama 2 hari. Xi dan Presiden Vietnam Pham Minh Chinh bakal berbincang untuk meningkatkan hubungan kedua-dua negara selain memberi tumpuan kepada 6 bidang utama. Ini merangkumi isu politik, keselamatan, kerjasama praktikal, sokongan awam, hal ehwal pelbagai hala dan isu maritim. Rusia berhasrat menambah aset kapal selam nuklear. Presiden Vladimir Putin berkata ia bagi memperkukuh kawalan sempadan. Beliau menegaskan demikian ketika menghadiri pentauliahan 2 kapal selam baharu yang bakal menyertai armada di Asia Timur. Kapal selam berkenaan dilengkapi peluru balistik jarak jauh dan peluru berpandu anti kapal selam. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF meluluskan suntikan tunai tambahan $900 juta kepada Ukraine. Lembaga eksekutif IMF memaklumkan wang itu akan digunakan untuk menyokong belanjawan Ukraine. Negara itu akan diberi akses kepada $15.6 bilion melalui dana itu. Sementara itu, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menyifatkan sokongan IMF amat penting untuk menyokong kestabilan ekonomi negara itu. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.